Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan sentiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat pada kita yang mana tak dapat bilang banyaknya nikmat Allah pada kita tu. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah itulah hari ini kita sama dapat bersama dalam majlis ilmi kita demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah klik pada buku pembinaan diri kita jilid yang kedua. Muka 41 lah kita masuk tafsir ya, muka 41 yang belum ada tu kita baca dah dalam siri yang dulu ni. Dalam muka 41 tafsir Al-Quran mempelajari surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Kita akan belajar surah An-Nasri. Mengikut biasa adalah sebelum pada kita masuk cara tajuk tu adalah kita nak tahu matlamat pembelajaran kita. Matlamat kita belajar surah ni gapo dia untuk kita dapatnya. Ya. Yang pertama dari sudut pengetahuan dan maklumat. Dari sudut pengetahuan dan maklumat, dari segi maklumat pengetahuan ilmu segi ilmiah ni kita nak tahunya dapat tahu janji Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat tahu janji Allah pada Rasul, mana Allah janji gapo pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nak bagi gapo. Dari surah ni kita tahu. Bagi mereka yang mana ada buku ni muka 41 lah, muka 41. Dapat tahu janji Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tahu Allah janji gapo pada Rasul. Kita tak situ. Yang kedua, dapat tahu sebab kemasukan manusia secara beramai-ramai dalam agama Allah.
Dalam surah ni juga kita akan tahu sebab gapo manusia tu ramai masuk dalam agama Allah, masuk dalam agama Islam ni. Sebab gapo? Boleh manusia tu masuk ramai tu. Afwajan masuk. Berpuak-puak. Ya ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebab gapo? Itu dia. Kita boleh tahu dalam surah ni. Yang ketiga, dapat tahu perintah Allah pada hamba-Nya apabila diberi nikmat kepadanya. Kita boleh tahu juga perintah Allah sanggapa dia bila dia bagi nikmat pada kita nak buat gano. Jadi kita boleh tahulah dalam surah ni insya-Allah. Itu dari segi ilmiah. Untuk tahu semua tu bila kita belajar akan datang insya-Allah. Lepas tu kita perhatilah dengan matlamat yang mana kita dengar saat ni tu. Siapa ke matlamat tu. Yang kedua dari sudut keimanan. Di sudut keimanan, segi nak tambah keimanan kita ni gapo dia kata yang mana kita nak tanam dari diri kita segi imannya bila kita belajar surah ni, iaitulah satu, yakin di atas janji Allah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Kita nak yakin kepada janji Allah. Allah janjilah mana tu yakin benar Allah janji. Allah janji kepada Rasulnya, Allah janji pada orang mukmin, janji gapo dia, maka kita yakin benda tu. Kita yakin. Ini adalah iman. Allah janji gapo dia kepada orang mukmin, semua janji Allah adalah benar berlaku. Walaupun benda tu lambat, tapi benda tu adalah benar. Yang kedua segi keimanan juga yakin bahawa kekuatan Islam dapat mempengaruhi manusia untuk memeluk agama Islam. Kita yakin kekuatan Islam ni boleh pengaruhkan manusia untuk memeluk agama Islam. Jadi kekuatan Islam, kebaikan Islam, semua tu adalah membawakan manusia tu berasa masuk Islam, mempengaruhkan manusia untuk memeluk Islam. Sebab tu hari ni kita tengok manusia kalau Eropah tu banyak masuk Islam. Di Eropah banyak masuk Islam. Sebabnya nampak dia kebaikan Islam ni yang nampak. Hak dia mau kata buat huduh pada Islam tu dia mana nampak. Kata itu adalah nak huduh Islam je. Itu. Jadi sebab itulah dia orang yang ada fikiran, yang ada kesedaran, dia terimalah Islam ni. Jadi kita yakinlah kata kekuatan Islam boleh mempengaruhi manusia untuk memelukkan agama Islam. Yang ketiga, yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang amat mengampun. Allah Tuhan yang amat mengampun, amat pengampun. Tuhan ampun dosa hamba dia. Tuhan memanglah suka pada orang minta hamba dia minta ampun pada dia, minta maaf pada dia, Tuhan suka. Kalau minta maaf pada Tuhan suka. Kalau tak minta tu Tuhan tak suka, Tuhan tak kena. Tuhan Nabi kita ni minta maaf semua dia, minta ampun pada dia. Dia nak ampun dosa kita ni. Sifat Ghafurur Rahim tu ada sama Allah, keampunan dan kesiabelah tu ada. Tuhan pakai benar tu. Cuma kita ni tak ada berasa, tak bersera. Sinilah kita nak yakin Tuhan sangat mengampun. Kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita tu banyak dosa banyak dosa pun kita tak putus asa. Pasal Tuhan itu adalah amat pengampun. Dia amat kasih sayang pada hamba dia. Itulah 2-3 perkara di sudut keimanan kita nak yakin. Tanam keyakinan itu dalam diri kita insya-Allah. Yang ketiga dari sudut pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan, segi patibat pulaknya. Gapo dia kita belajar surah ni kita nak patibatnya. Yang pertama, hendaklah selalu bersyukur dan bertasbih kepada Allah apabila mendapat sesuatu nikmat. Sebab saya kata pada akhir surah tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaklah kita laksananya selalu bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Dan bertasbih kepada Allah SWT bila dapat sesuatu nikmat. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, syukur
kepada Allah ni, satunya kita gunakan nikmat Tuhan bagi tu, we kena tepat dia. Itu satu syukur, ada. Tuhan bagi nikmat harta pada kita ke, nikmat kesihatan pada kita ke, kita gunakan nikmat Tuhan bagi tu, we kena pada tempat dia. Jangan guna pada tempat yang lain. Mana kita guna pada benda ma'ruf lah, pada benda baik lah. Itu mana kena lah tu. Yang keduanya, syukur ni segi perbuatan selalu dah. Syukur ialah kita sujud syukur pada Allah Ta'ala. Sujud syukur pada Allah Ta'ala. Tuhan bagi nikmat pada kita. Kita kata sekarang ni mudah-mudah lah ada. Ramai sekarang ni jemaah kita ni, orang Islam kita lah, pergi ke Mekah. Semua nak pergi tu nak minta selamat belakang tu dari perjalanan ni tu. Minta selamat dari perjalanan ni. Ni patut beramal lah harga Mekah ni. Harga Mekah harga rumah supaya lah nikmat-nikmat apa-apa pun. Bila sampai Mekah dah, tengok Baitillah, tawaf Baitillah, berasa suka hati tak? Berasa gembira tak? Boleh tengok Baitillah tu suka hati dah. Lepas tu tawaf Baitillah. Sudah tawaf siap dah tu, sunat lah semaya, sunat tawaf. Lepas semaya sunat tawaf tu, boleh kita sujud syukur pada Ta'ala. Yang mana Allah bagi aku ni siapa boleh tawaf Baitillah hari ni. Itu sujud syukur pada Ta'ala. Terima kasih. Itu mana sujud syukur. Itu segi perbuatan. Nikmat lain bersyukur lah. Kita pergi jual laba, syukur pada Ta'ala. Sujud syukur pada Ta'ala. Sujud syukur ni dia bukan les maya. Bukan les maya nah. Les maya tak ada sujud syukur, sujud semaya, les maya tu. Lama dak silap faham tu. Sujud syukur ni duk luar ni. Kalau lepas semaya pun tak apa kita sujud syukur, bukan les maya. Kalau di luar tak itu, ikutlah, boleh katakan di luar pada semaya lah sujud syukur ni. Kita dapat nikmat sujud syukur. Sujud syukur ni tak syarat ada wuduk. Tak syarat ada wuduk. Faham molek dah? Tak ada wuduk tak apa sujud syukur. Ya terkadang ada juga puak bola. Puak bola ada. Kalau orang Islam kita hak reti tu, bermasuk gopak tu pakai sujud syukur tu dah pada Ta'ala. Meneh. Syukur kerana meneh bola tu. Ada sujud lah badan tu. Lepas tu tidak mesti hadap kiblat. Ada. Tak mesti hadap kiblat, tak wajib hadap kiblat. Sunat ya. Bersih suci ada wuduk tu sunat. Untuk sujud syukur ada. Tak mesti ada wuduk. Berhadap kiblat pun sunat juga. Tak hadap kiblat pun tak apa. Ada. Itu sujud syukur. Faham tak? Jadi daripada surah yang mana kita akan belajar ni, segi pelaksanaannya kita letak hanisah boleh buat. Boleh gapo pergi jual hari ni jual laba. Sujud syukur pada Ta'ala. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur pada aku tambah pada kamu lagi. Kita syukur banyak pada Ta'ala. Perjalanan kita selamat. Siapa bakok selamat, sujud syukur. Siapa bakok. Dia. Dia. Turun kapal tu biar selamat, sujud syukur pada Ta'ala. Pergi siapa Judah, pergi siapa Madinah, siapa selamat, sujud syukur pada Ta'ala. Dia. Duduk Madinah pula pergi Mekah. Syukur pada Ta'ala berada. Tak ada apa, sujud syukur banyak tak apa. La in sakartum la azidannakum. Tengok gapo nikmat Tuhan pada kita, syukurlah. Tu dia. Hak ni ni boleh katakan kurang juga dalam masyarakat kita. Kurang. Jadi hak adanya mujurlah selamat. Mujur tu ya. Mujur. Jadi di samping mujur tu tambah lagi sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi surah ni adalah boleh kita buat amalnya sujud syukur pada Ta'ala. Yang keduanya banyak ucapan astagfirullah dan tasbih subhanallah wa bihamdih. Banyak kita ucapkan istighfar dan kita kata astagfirullah wa atubu ilaih.
dan kita banyakkan tasbih subhanallah wa bihamdih. Kita baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Banyakkan. Bahagian ini boleh kita baca di mana-mana masa sahaja. Untuk banyak. Jadi masuk dalam zikrillah, wazkurullah katsiran. Sebutlah nama Allah banyak. Tasbih ni sebut nama Allah, subhanallah wa bihamdih. Masa ikutlah apa saja, duk menyakur ke duk masak ke duk menanak ke apakah, ada luar baca subhanallah subhanallah wa bihamdih subhanallah. Jangan bagi masa. Guna masa kita itu jadi labor sikit. Masa tu lah tu boleh kerja dua perkara. Dua perkara, tiga perkara. Ya kalau kita beri masa kita ni masya-Allah, kita boleh guna banyak. Masa duk masak tu boleh dua tiga perkara mengikut teknologi learning lah. Basuh baju kerang sampah. Menanuk dengan gas. Tu. Terletak duk buka boleh dengar. Masa tu lah tu. Nampak dah? Dua tiga perkara mana masa tu lah boleh kita kerja kalau kita beri masa kena molek. Mulut kita pula boleh kita tu berzikir pada Allah Taala. Duk gosok baju berzikir boleh-boleh, menanuk boleh-boleh, buat air boleh-boleh dan sebagainya. Jadi banyak perkara boleh kita buat kalau kita beri masa kita kena. Maka bila kita banyak zikir pada Allah Taala tu, insya-Allah Allah Taala akan tambah lagi apa dia kebaikan pada kita insya-Allah. Itulah maknanya perkara yang perlu kita laksana mengikut kita belajar surah ni akan datang ni insya-Allah. Banyak istighfar pada Allah dan banyak tasbih pada Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiganya selalu bertaubat kepada Allah setiap hari, bertaubat kepada Allah setiap hari. Ini astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kita melazimi dalam hidup kita paling kurangnya 100 kali sehari. 100 kali sehari ni astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Belum maya subuh, duduk antara maya subuh dengan sunat dan sebagainya. Boleh kita istighfar ataupun mana-mana masa. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian hubungan dengan mentelamak pembelajaran kita, mentelamak kita belajar surah ni adalah dua tiga sudut pengetahuan dan sudut keimanan dan sudut pelaksanaan. Semoga kita dapat laksanakan insya-Allah. Kita masuk pula untuk pengenalan suratul Nas. Pengenalan suratul Nas. Untuk kita nak kenal suratul Nas. Nak kenal suratul Nas. Suratul Nas adalah surah Madaniyah. Mempunyai 3 ayat. Suratul Nas ni adalah surah Madaniyah. Mana surah turun lepas pada Nabi hijrah ke Madinah. Lepas pada Nabi hijrah turun ke Madinah. Sama ada turun di Mekah pun tak apalah. Jadi Madaniyah dah lah. Dinamanya dengan suratul Nasri kerana ia dimulai dengan firman Allah iza jaa nasrullahi wal fath. Dinama surah suratul Nasri ni kerana dia mula dengan ada kalimah nasrullah tu. Iza jaa nasrullah wal fath. Mana pertolongan Allah. Suratul Nas serta maknanya surah pertolongan Allah. Jadi pada awal ayat ni kata iza jaa nasrullah wal fath. Nama suratul Nasr ini kerana dimulakan dengan ayat ni. Maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan pembukaannya iaitu pembukaan besar, pembukaan fath yang dikatakan Fathul Futuh. Apabila datang pertolongan Allah, bila datang pertolongan Allah dan pembukaannya wal fath dan pembukaan. Buka apa? Iaitulah pembukaan besar. Bukaan besar sekali. Gapo dia tu? Ialah pembukaan Fatah, buka Mekah yang dikatakan Fathul Futuh. Dipanggil Fathul Futuh. Fathul Futuh. Jadi itulah buka Mekah. Jadi apabila datang pertolongan Allah dan datanglah pembukaan Mekah tu, nak ada gapo. Tu kita akan tahulah apa yang mana Allah akan cerita pada kita di sini. Surah ini juga dinamanya dengan suratul Taubah. Ini jangan kita dengar ni. Dalam Quran tak ada suratul Taubah, tapi dalam kalangan ulama tu ada sebut nama suratul Taubah ni. Surah ini juga dinamanya dengan suratul Taubah. Maknanya artinya berpisah. Taubah tadi berpisah. Maknanya berpisah. Nak tinggal. Berpisah nak tinggal. Nak becek.
Kalau Melayu kita kampung kita nak becek lah berpisah ni. Kenapa nama Suratul Taudik tu? Dia nama Suratul Taudik kerana apa? Surah ni kerana terkandung di dalam surah ini tanda dan isyarat kepada hampirnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam surah ni ada isyarat kata ajal Nabi, umur Nabi tu nak habis dah. Kalau tengok sekaligus tu maknanya tak faham, tapi ada isyarat. Yang beri arti kata umur Nabi tu nak habis dah. Sampai ajar. Dan baginda wafat setelah turun surah ini 70 hari ataupun 80 hari. Nabi mati lepas tu ayat tu surah ni 70 hari ataupun 80 hari, khilaf situ tu. Boleh 80 hari. Turun surah ni 80 hari Nabi mati. Celah-celah tu ada ayat-ayat lain turun lagi. Ada surah ayat-ayat lain turun lagi celah-celah tu. Tengok. Dan baginda wafat setelah turun surah ini 70 hari ataupun 80 hari. Surah ini diturunkan di Mina pada Hajatul Wada'. Surah ini turun di Mina. Waktu Nabi duduk di Mina pada Hajatul Wada'. Haji Wida'. Haji berpisah. Nabi buat haji sekali ni ya. Ramai orang bagi sekali ni buat haji ni. Karena ini adalah dikatakan haji wida'. Surah ni turun di Mina. Turun di Mina. Kemudian turun pula ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Suratul Maidah ayat 3. Ya turun ayat isyarat belaka ni. Lepas dah turun suratul Nasr ni turun pula ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Suratul Maidah ayat 3. Turun ayat ni. Kemudian turun ayat al-kalalah pada akhir suratul Nisa. Turun ayat kalalah, yas'alunaka 'anil kalalah. Suratul Nisa tu akhir suratul Nisa 3-4 baris dia. Turun ayat tu. Mana 2-3 kali dah turun ayat ni. 2-3 surah dah, 2-3 ayat dah yang lain pada suratul Nasr itu. Kemudian turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, suratul Taubah ayat 128. Ni ayat. Turun ayat lepas turun suratul Nasr itu. Kemudian turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini akhir sekali. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, suratul Baqarah ayat 281. Ini ayat akhir sekali. Ada hak tu akhir. Pada ayat ni tak ada lah. Kalau tak silap gitulah. Kemudian baginda hidup tidak berapa lama, tidak berapa hari, maka wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tak banyak hari Nabi mati. Maknanya celah turun ayat suratul Nasri dengan siapa mati itu 80 hari. Belum pada 80 hari itu turun ayat akhir sekali wattaqu yawman turja'una fi, hingga akhir ayat lah. Maka tak berapa hari Nabi pun mati. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian dapat kita tahu tentang pengenalan surah ni, dapat kita kenal surah ni. Satu lagi hubungan dengan surah ni juga, ulama berikhtilaf tentang masa turun surah ini. Ada khilaf ulama tentang masa turun surah ni. Ini ada lagi khilaf ulama. Yang pertama, mengikut setengah pendapat bahawa surah ini diturunkan selepas Mekah dibuka. Setengah ulama kata surah ni turun lepas ada buka Mekah. Lepas ada buka Mekah. Maknanya kalau turun di Mina tu, maknanya tahun 10 dah buka Mekah, tahun 8 hijrah. Memang lepas buka Mekah dah lah. Mekah dibuka dalam bulan Ramadan tahun yang ke-8. Mekah dapat buka dianya bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah. Dan surah ini diturunkan pada tahun yang ke-10, iaitu tahun Hajatul Wada'. Ini mengikut pendapat pertama. Mengikut pendapat ulama pertama, jadi surah ini turun lepas ada buka Mekah.
Turun kerana buka Mekah bulan Ramadan tahun 8 dan surah ni turun di di Mina pada Hajatul Wada tahun 10, maka lepas buka Mekah. Itu setengah pendapat. Inilah yang masyhurnya. Yang kedua, mengikut setengah pendapat yang lain, ada setengah ulama kata surah ini diturunkan sebelum pembukaan Mekah. Masya-Allah. Jadi setengah ulama kata surah itu belum ada buka Mekah. Ia adalah suatu janji Allah pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menolongnya dalam pembukaan Mekah dan suatu kegembiraan untuknya. Kerana surah ni suatu janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini maknanya satu janji Allah bila datangnya pertolongan Allah dan datangnya buka Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan aku tengok mana sesuatu ramai masuk tu fasabbih. Ini maknanya satu gembira, satu janji Allah pada Rasulnya untuk menolongnya dalam pembukaan Mekah. Mana tak buka lagi, tapi Allah bagi janji dah. Idza jaa nasrullah wal fath. Dan suatu gembiraan untuknya. Ini adalah suatu berita mengenai perkara gaib yang menjadi satu tanda nubuwah kenabian. Kalaulah ikut pendapat ni maknanya surah ni turun belum ada buka Mekah, maknanya ini satu pada berita gaib, satu pada tanda kenabian. Tanda kata nabi itu nabi sengati. Karena Allah tahu gambar akan buka Mekah. Benar tak buka lagi. Terdapat beberapa kabilah Arab menunggu-nunggu untuk memeluk Islam dengan pembukaan Mekah. Jadi ada kabilah-kabilah Arab hak tak masuk Islam lagi tu, duk tunggu nanti buka Mekah dulu masuk Islam. Tunggu buka Mekah dulu masuk Islam. Mereka berkata, sekiranya Muhammad dapat mengatasi dan memenangi ke atas kaumnya, dia adalah nabi. Jadi setengah kabilah ni kata kalau Muhammad tu boleh mengatasi kaum dia, yang dapat mengatasi kaum dia, mengatasi Quraisy, maka yakinlah kata dia nabi sungguh. Ya tak percaya mana lagi. Nanti nuktah ni, cuk ni baru nak percaya sengatinya. Kalaulah Muhammad tu dapat pada kaum dia, ya nabi sengati. Maka tunggu buka Mekah. Bila Mekah boleh buka sengati, Muhammad dapat mengatasi sengati, percayalah kata dia tu nabi sungguh. Kalau itu, manakala Mekah berjaya dibuka, maka masuklah mereka ke dalam agama Allah berpuak-puak banyaknya. Jadi bila buka Mekah sengati, sungguh Muhammad nabi sengati, pakat masuk Islam dah. Itu dia. Inilah mengikut pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa surah An-Nasr ini turun sebelum pada buka Mekah. Seterusnya kita tengok kandungan surah. Surah mengandungi beberapa perkara pokok. Dalam surah ini ada beberapa perkara hak asasinya, di antaranya satu, mengandungi kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah kepadanya untuk mengatasi golongan musyrikin. Pembukaan Mekah, pemelukan manusia terhadap Islam secara beramai-ramai dan kesebaran Islam ke seluruh tanah Arab. Surah ini adalah satu perkara yang bergembira pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira apa? Gembira dengan pertolongan Allah. Kata idza jaa nasrullah, maknanya satu gembira kepada Nabi, Tuhan tolong untuk mengatasi golongan musyrikin. Masya-Allah. Yang pertama, pembukaan Mekah, tolongnya Allah juga pembukaan Mekah. Wal fath. Pemelukan manusia terhadap Islam secara beramai-ramai. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini berita gembira belaka ni. Kata manusia akan meluk Islam ramai-ramai masuk. Dan kesebaran Islam ke seluruh tanah Arab. Jadi semua itu berita gembira. Kata Islam kita sebar ke seluruh tanah Arab. Bila orang masuk Islam ramai-ramai tu tersebar dah lah Islam ni.
Itu adalah merupakan kandungan dalam surah ni. Yang kedua, mengandungi isyarat bahawa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hampir dan perpisahannya daripada dunia ini setelah baginda telah menunaikan risalahnya, menyampaikan amanahnya dan memadamkan kegelapan syirik dan penyembahan berhala. Jadi yang keduanya, surah ini mengandungi isyarat bahawa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hampir dan perpisahannya daripada dunia ini. Jadi isyarat dari surah ini bahasanya umur Nabi itu hampir dah nak berpisah daripada dunia ni. Maknanya nak mati dah lah. Bagi orang mendalami, orang faham tu, dia nampak dah kata Nabi nak mati dah. Ialah setelah baginda telah menunaikan risalahnya. Nabi Allah matikan Nabi ini setelah Nabi itu telah menunaikan risalah dia. Siapa risalah semua dah, siapa ajari Allah belaka dah pada hamba dia, menyampaikan amanahnya dan memadamkan kegelapan syirik. Nabi itu dapat padamkan kegelap syirik. Bila sempurna benda semua tu, dan penyembahan berhala dapat memadamkan penyembahan berhala. Jadi bila semua benda tu dapat berjaya belaka, tak ada apa. Nabi Allah tarik Nabi kelik lah. Siapa dah? Ya utuh Nabi ni untuk siapa benda ni. Maka Nabi siapa belaka dah. Maka siapalah masa untuk nak klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah ni adalah mengandungi isyarat-isyarat pada yang demikian itu. Yang ketiga, mengandungi perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya supaya memperbanyakkan tasbih dan membersihkan Allah daripada setiap perkara yang tidak layak baginya subhanahu, dan juga perintah beristighfar, meminta keampunan daripada Allah subhanahu. Surah juga mengandungi perintah kepada Nabi SAW dan juga perintah pada umatnya supaya memperbanyakkan tasbih dan membersihkan Allah daripada setiap perkara yang tidak layak baginya. Surah banyak tasbih, banyakkan tasbih pada Allah Ta'ala dan bersihkan Allah daripada benda-benda yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, dan juga perintah beristighfar dan minta keampunan kepada Allah SWT. Jadi ayat ini adalah mengandungi perkara itu, surah tasbih dan surah istighfar. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan pengenalan Suratun Nas. Dapat kita kenal lah kandungan surah dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada nasul ayah. Masuk pada nasul ayah. Nas ayat ni apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan pembukaannya. Bila datang pertolongan Allah dan pembukaan Allah, apa nak jadi itu? Mengacuai leraของ Allah และการพิชิตได้มาถึงแล้ว Bila pertolongan Allah sampai mari, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau dapat melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berpuak-puak. Manusia tengok manusia masuk dalam agama Allah tu berpuak-puak, gapo nak jadi, lah mana pula kena buatnya. และเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ๆ Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhan engkau. Bila keadaannya lagu tu dah, Tuhan lagu tu dah, maka hendaklah engkau tasbihkan Allah dan istighfar pada Allah, dan hendaklah engkau memohon ampun daripadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat, maha menerima taubat. ดังนั้นจงแส่ซ่องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ. Itulah maknanya terjemahan ayat lebih kurang. Lepas itu kita tengok keterangan ayat seterusnya. Keterangan ayat, Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya apabila datang dan ternyata pertolongan Allah kepada engkau ya Muhammad untuk mengatasi dan mengalahkan seteru engkau, iaitu Quraisy, dan dapat membukakan negara yang tertutup, iaitu Mekah, dan terbentuk bagi Islam sebuah negara yang boleh memancarkan sinarannya ke seluruh alam,
dan juga dapat membukakan hati yang terkunci apabila tibanya ini dan itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nyata pertolongan Allah pada engkau ya Muhammad. Bila nyata dah pertolongan Allah pada engkau ya Muhammad untuk mengatasi dan mengalahkan seteru engkau, untuk mengatasi dan untuk mengalahkan seteru engkau, kita tahulah seteru Nabi mula-mulanya ialah kaum dia lah, Quraisy itulah. Jadi bila datang pertolongan Allah, ini gambarlah kata Tuhan tolong. Datang pula pembukaan, dan dapat membukakan negara yang tertutup, iaitu Mekah, negara asal. Dapat buka Mekah dan terbentuk bagi Islam sebuah negara yang boleh memancarkan sinarannya ke seluruh alam. Jadi bila boleh buka Mekah, mana dapat jadi satu negara yang boleh memancarkan sinaran Islam ke seluruh alam. Bila datang lagu tu, dan juga dapat membukakan hati terkunci. Hati terkunci, hati tertutup boleh terbuka. Hati saya timur Islam, tak mau timur Islam, hang boleh timur Islam sekarang ni. Apabila tibanya ini dan itu, bila hak ni mari, hak tu mari, hak dua ayat ni mari, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan aku dapat melihat manusia daripada golongan Arab dan lainnya masuk dalam agama Allah. Jadi bangkit akan membawanya dengan secara berpuak-puak. Lepas tu mu akan tengok pula manusia akan masuk dalam agama Allah dengan berpuak-puak. Jadi bangkitkan kau untuk tu dah, untuk menyampaikan ajaran Allah ni pada manusia, dan manusia pun dapat masuk agama Allah berpuak-puak, sepuak demi sepuak. Setelah dahulunya mereka memeluk Islam seorang demi seorang atau berdua-dua sahaja. Kalau dulu tu meluk Islam sore-sore, cara menusuk, secara sembunyi. Tapi bila siapa masa yang mana manusia masuk Islam berpuak-puak tu, gapo nak jadi? Mungkin buat lagu mana? Itu tengok dia surah ni. Manakala engkau dapat memasukkan mereka itu ke dalam agama Allah secara beramai-ramai, maka yang wajib atas engkau pula maka yang wajib di atas engkau pula ialah membalaskan kurniaan Allah itu dengan bersyukur dan bertasbih padanya. Jadi bila datangnya pertolongan Allah, dapat bukanya Mekah, dapat sebarnya Islam, manusia masuk berpuak-puak, ramai-ramai, berjumlah ramai-ramai. Bila keadaan itu berlakunya, hendaklah engkau tu balaskan budi kurnia Allah, balaskan kurnia Allah itu dengan bersyukur dan bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi bila Tuhan bagi nikmat-nikmat tu, maka hendaklah engkau syukurkan. Maknanya manakala engkau dapat memasukkan mereka ke dalam agama Allah, mereka masuk agama Allah belaka dengan melalui engkau tu secara beramai-ramai, maka yang wajib di atas engkau pula, wajib tahmumna pulanya ialah membalaskan kurniaan Allah itu. Kena balas budi Tuhan. Balaslah mana? Ialah dengan bersyukur dan bertasbih padanya. Kita syukur. Sebab tu maknanya kita apabila boleh nikmat, kita bersyukur pada Allah Taala. Bersyukur alhamdulillah, hak tu mulut kata, lepas perbuatan kita ni kita sujud syukur sebagaimana saya katakan tadi, terangkan tadi. Sujud syukur. Tu je. Hari ni juga deria terlaku, boleh gamah. Syukur Allah Taala, sujud syukur pada Allah Taala. Tu je. Lah ni getah murah. Baru getah mahal ke datang pakai sujud syukur. Sujud syukur getah mahal naik. Lah ni murah lagi. Naik lagi ke? Tak lagi. Jadi mana kita syukur pada Allah. Semua tu hanya syukur pada Allah Taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya maka hendaklah engkau bertasbih dan membersihkan Tuhan daripada setiap perkara yang tidak layak dengannya subhanahu. Hendak tasbih pada Taala.
Kena tasbih pada Allah Taala. Bersih Tuhan, membersihkan Tuhan daripada benda yang tidak layak. Tuhan royak pada kita. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tasbih kepada Allah bagai di langit semua ni. Tasbih Tuhan belaka. Burung tasbih Tuhan, cicak tasbih Tuhan, tokek tasbih Tuhan. Ya. Maka tasbih belaka Tuhan. Pokok kayu tasbih Tuhan. Maka kita manusia ni lebih layak lagi lah untuk tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tu terima nikmat Tuhan tu banyak pada burung lagi, banyak pada pohon kayu lagi terima nikmat Tuhan tu. Nah, jadi Tuhan ayat pada kita sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagai di langit dan bumi semua tasbih Tuhan belaka. Tak usah kita manusia kering lidah itu. Ya. Bagai di langit dan bumi tasbih belaka pada Allah Taala. Alhamdulillah. Ya. Itu Tuhan pada kita. Pagi-pagi lagi tasbih pada Allah Taala. Ya. Walakin la tafahuna tasbihum. Tapi kamu tak faham tasbih mereka itu. Kita tak faham tasbih mereka itu. Kita berasa kata dia kukuk itu ya. Ya. Dia tasbih Tuhan itu kita tahu. Ya. Tengok burung cuaca gapo dia kata tasbih Tuhan kata. Ya. Masya-Allah. Ya. Maka hendaklah engkau bertasbih dan membersihkan Tuhan daripada setiap perkara yang tidak layak dengannya subhanah. Tasbih Tuhan. Dan bersihkan Allah daripada perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hendaklah engkau memuji Allah, mensyukurinya di atas apa yang dikurniakan kepada engkau daripada kemenangan dan pembukaan Mekah. Jadi kena puji Tuhan dan syukur kepada Allah di atas segala kurniaan yang mana Allah bagi, terutamanya dalam hubungan ayat ni adalah wal fath, pembukaan Mekah. Dia bagi benar buka Mekah dengan tidak kena bertumpah darah dan sebagainya. Jadi satu kejayaan, satu kemenangan yang besar dikatakan Fathul Futuh lah. Maka dan hendaklah engkau beristighfar, meminta ampun daripada Allah untuk engkau kerana tawaduk dan rendah diri kepadanya subhanah. Lepas tu kena minta ampun kepada Allah Taala. Suruh Nabi itu minta minta ampun minta istighfar dan minta ampun kepada Allah Taala. Padahal Nabi itu maksum daripada dosa. Maksum tidak berdosa, tapi suruh minta ampun juga. Maka Nabi beristighfar itu adalah sebagai tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri pada Allah Taala. Kerana tawaduk dan merendah diri padanya subhanah, dan merasai taksir dan cuai dalam kerja-kerja dan amalan-amalan engkau. Jadi berasa taksir, di atas berasa taksir dan cuai dalam kerja. Padahal Nabi itu tak ada taksir dah kerja dia tu, dia tulis penuh dah. Ini nak ajar umat ni, ajar umat berasa taksir dalam kerja. Kita tak ada bahasa taksir kerja kita. Bahasa apa kerja belaka dah. Kena belaka dah. Padahal taksir banyak kita ni. Taksir banyak. Maknanya kita cuai. Tak boleh buat lalai banyak. Jadi lalai. Daripada kerja benda-benda tu banyak. Tapi kita tak berasa. Jadi maka hendaklah kau tu minta ampunlah dan merasai taksir dan cuai dalam kerja-kerja dan amalan engkau, dan juga sebagai pengajaran kepada umat engkau supaya selalu beristighfar kepada Allah. Ini sebagai pengajaran kepada umat, untuk umat itu adalah ikut jejak langkah Nabi dia dalam istighfar dan juga dalam bersyukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hendaklah engkau meminta ampun bagi mereka yang mengikuti engkau daripada golongan orang mukmin di atas apa-apa kesilapan yang terkeluar daripada mereka, seperti perasaan gela gesah dan perasaan ketakutan disebabkan terlewat pertolongan Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah amat menerima taubat hamba-Nya. Begitu juga hendaklah engkau minta ampun bagi mereka yang mengikuti engkau. Suruh Nabi itu juga minta ampun. Nabi minta ampun kepada Allah kepada orang yang mengikut dia, pada orang mukmin. Orang mukmin hak ikut Nabi di atas apa-apa kesilapan yang terkeluar pada mereka. Minta ampun di atas apa kesilapan hak mereka buat tu. Nabi itu minta ampun juga. Minta ampun kepada Allah untuk ampunkan dosa, kesalahan-kesalahan bagi umat dia, orang mukmin.
hak ada berlaku kesilapan dalam kerja dia tu, seperti perasaan gelar-gesah, mari bahasa gelar-gesah, susah hati, bahasa nak murih, bahasa nak mengoh, dan perasaan ketakutan, bahasa takut dan sebagainya, sebabkan terlewat pertolongan Allah, sebab Tuhan tu lambat. Jadi ada perasaan tu suruh juga Nabi tu minta ampun untuk mereka itu. Kalau sakit pun lambat sembuh, bahasa gelar-gesah, bahasa susah hati dan sebagainya. Terkadang mari bahasa kata Tuhan tu tak kasih ke dia ke, Tuhan tu murih ke dia ke, Tuhan tak kenal ke dia ke, yang mari perasaan ikut say mari tu. Maka suruh Nabi tu minta ampun juga pada orang-orang yang bersifat lagu tu. Masya-Allah. Nabi tu adalah sangat kasih sayang pada umat dia. Kerana Allah Subhanahu Taala adalah amat menerima taubat hamba-Nya. Kita terima taubat hamba-Nya. Kita sendiri pun minta ampun dan Nabi pun minta ampun pada umat dia-nya. Maka itulah dikehendaki supaya kita tu selalu mengucapkan istighfar pada Allah Taala. Dengan itu didapati Rasulullah SAW banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi banyak ucap ini. Astagfirullah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih. Banyakkan bacaan ni. Ini adalah benda asasi dalam hidup kita hari-hari ini. Banyakkan bacaan ni. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh 1 kali paling kurangnya. Mengikut apa yang ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mengikut cerita Aisyahnya, Nabi banyaklah bacaan ni. Bila Nabi banyak bacaan ni, kita pun banyak bacaan ni, insya-Allah. Jadi satu amalan kita. Sebut dalam Sahih Muslim dalam tafsir Al-Munir juzuk 30 muka 451 dalam tafsir Al-Munir bagi Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai maklumat pada kita sikit, tafsir Al-Munir ni pengarangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia meninggal dunia pada minggu yang lepas. Baru mati ya. Minggu lepas meninggal dunia. Hari gapo tak ingat dah. Minggu lepas lah. Baru mati dia, masya-Allah. Datuk ni banyak menulis dia. Tafsir Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia jugalah. Dan banyak-banyak lagi buku-buku dia, masya-Allah. Besar-besarlah ke buku dia tu. Meninggal dunia dah. Dia tinggal kesal banyaklah. Baiklah, habis kita daripada huraian dan keterangan ayat tu, tafsir tu, surah tu. Marilah kita tengok pengajaran daripada surah ni. Apa pengajaran bila kita ambil daripada surah ni? Satu, bahawa pertolongan dan kemenangan hanya datang daripada Allah jua, tidak daripada yang lain. Maka tidak boleh kita meminta dan mencarinya selain pada Allah jua. Iza ja'a nasrullah, pertolongan, kemenangan hanya daripada Allah jua. Kita ambil daripada ayat ni, ambil pengajarannya bahasanya pertolongan dan kemenangan hanya datang daripada Allah jua. Tolongnya Tuhan tolong. Tuhan ya tolongnya. Kejayaan tangan Tuhan. Pertolongan tangan Tuhan. Kemenangan tangan Tuhan. Tidak daripada yang lain, tak daripada yang lain tak. Semua daripada Allah belaka. Cuma Allah nak bagi tu dengan apa sebab tu adalah sebab yang zahir pada hidup kita ni. Maka tidak boleh kita meminta dan mencarinya selain pada Allah Subhanahu jua. Tak boleh nak minta kemenangan, minta pertolongan melainkan pada Allah jua. Ni. Jadi mulut kita nak minta pertolongan tu minta pada Allah jua. Tak boleh minta pada orang lain. Dia. Itulah tempat tumpu kita pertama sekali. Jadi kita bertumpu pada Allah dulu mula-mula. Lepas tu kita nak isti'anah, nak minta tolong zahir pada manusia, tak apalah. Boleh tu bukan tak boleh minta tolong manusia. Pertolongan manusia tu ialah pertolongan Allah. Kalau Allah tak capak dia tolong kita, tak tolong kita. Sebab tu kita kena minta pada Allah dulu mula-mula. Lepas tu Allah nak tolong lagu mana tu, mungkin dia salur pada orang ni, salur pada orang tu sebagainya. Itu Allah juga. Kita tak boleh nak minta pada lain pada Allah Subhanahu taala. Terutama kali minta pada orang mati ke, minta pada apa kubur ke apa tu kau teruk lagi tu. Itu dia. Yang kedua,
digalakkan supaya beribadat dan bekerja amal-amal yang soleh secara jama'i. Kerana makin banyak bilangan orang Islam yang bekerja amal-amal soleh itu, makin dapat menggalakkan orang lain lagi untuk melaksanakan seperti itu juga. Dalam ayat ini juga kita boleh ambil pengajarannya, digalak supaya kita beribadat dan bekerja amal-amal soleh secara jama'i. Digalak supaya kita kerja amal ibadat ataupun perkara yang amal-amal soleh ni secara jama'i. Benar boleh jama'i, kita jama'i. Pakat buat ujian secara berjemaah, cara beramai-ramai. Ada. Itu dia. Ikutlah apa saja. Dalam amal ibadat, kalau boleh bisa jemaah, pakat baca Quran, pakat baca jama'i, pakat baca Quran belaka, menggalakkan pakat baca belaka. Tak ada baca saya kita daklah. Ikutlah apa saja segi sumbangan kebajikan untuk pertolongan keuangan apa cara jama'i, cara ramai-ramai. Itu dia. Kerana makin banyak bilangan orang Islam yang bekerja amal-amal soleh itu, makin dapat menggalakkan orang lain lagi untuk melaksanakan seperti itu juga. Jadi bila kita buat cara ramai-ramai banyak ni, dia boleh menggalakkan tanah perasaan pada orang lain. Oh, pakat kita. Tengok dia mau nampak pakat buat ramai-ramai. Jadi menggalakkan orang lain untuk pakat nak buat katik. Dia. Inilah maknanya apa dia amal kebaikan, amal soleh. Patut kita menggalakkan untuk buat secara ramai-ramai. Yang ketiga, perlu bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla di atas setiap nikmat kurniaannya. Kita perlu bersyukur dan puji Allah di atas setiap nikmat yang mana Allah bagi pada kita. Jadi sebagaimana saya katakan tadi pada pemula tadi, pertama sekalinya kita gunakan nikmat tadi kita tu kena dengan jalan dia. Itu syukur dah tu. Tuhan bagi duit pada kita, bagi kawangan pada kita syukurnya kita guna duit tu kena tepat dia. Kena tepat dia. Tak ada guna pada benda hak Tuhan larang. Itu maksud syukur dah tu. Walaupun kita tak sujud syukur. Tapi kalau sujud syukur tu hak tu kau molek lagi, mula-mula timur lagi, boleh nikmat Tuhan, kita sujud syukur pada Allah Taala di atas nikmat Tuhan bagi tu. Dan kita banyak pujikan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat tadi. Yang keempat, hendaklah selalu bertasbih kepada Allah dan memuji dan beristighfar kepadanya. Puji Allah, tasbih pada Allah, istighfar pada Allah, dan hendaklah selalu dan sentiasa bersiap sedia untuk menjumpai Allah dengan berzikir, bertasbih, bertahmid dan istighfar. Hendaklah kita selalu bersiap sedia untuk jumpa Tuhan dengan banyakkan zikir pada Allah, banyak tasbih pada Allah. Hendaklah selalu bertasbih kepada Allah, memuji dan beristighfar kepadanya, dan hendaklah selalu sentiasa bersiap sedia untuk menjumpai Allah dengan berzikir. Ini bekalan ni. Untuk bekalan untuk jumpa dengan Allah, banyak berzikir, tasbih, tahmid, istighfar dan sebagainya. Ini amalan fardi bagi amalan fardi. Ini masing-masing lah ini. Tapi hendaklah kita banyak. Kita rebutkan masa, sebagaimana saya katakan tadi, kita berihan masa kita tu, kita gunakan masa kita. Kena satu masa tu kalau boleh laba dua perkara, boleh buat dua perkara ataupun tiga perkara boleh buat dalam satu masa tu lah. Tu maknanya laba banyaklah kita. Sebagaimana saya telah buat misal tadi ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan surah yang mana kita lalu ini, surah Nasri. Dia hanya 3 ayat saja, surah pendek tapi mengandungi arti yang dalam. Kemudian kita pergi akhir kalinya ada sebagai duga maklumat kita untuk tambahkan nak ujikan maklumat kita. Satunya bilakah diturunkan surah Nas, bila surah ni? Yang pertama kita tahu tadi. Yang keduanya apakah isi kandungan surah ni? Sebagaimana kita tahu dah. Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan al-fath dalam surah ni? Maksud patah sini, patah apa? Ialah patah Mekah, bukan Mekah.
Yang keempatnya, kenapa diperintah bertasbih dan bertahmid serta beristighfar dalam surah ini? Sebab apa dalam surah ini suruh tasbih dan tahmid dan sebagainya? Ialah kerana nikmat Tuhan bagi itu, syukur atas nikmat Tuhan itu. Itulah kaum muslimin dan muslimat Kristian, sikit sebanyak hubungan dengan surah yang mana kita belajar pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah pada minggu akan datang insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.